Tak berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pertama aspirasi edisi Isnin. Tak lain tak bukan kita ada Pesona di Zahra untuk bersama dengan sahabat pendengar tetamu tetap kita. Kita ada Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berseri-seri Ustaz dengan warna kuning. Masya Allah. Masya Allah. Macam minion. Okay, Alhamdulillah. Dan hari ini Ustaz kita nak sambung lagi Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga yang membawakan nama Allah SWT Al-Muqtadir. Betul Ustaz? Betul Ustaz. Jadi kita nak mulakan pertemuan kita hari ini sedikit mukadimah awalan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu wa man nasaruhu wa walah. Yang dirahmati Allah, DJ KRT, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, abang-abang, ayah-ayah yang saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pertama syukur Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi berbahagia ni kita dapat menjambung perkongsian kita dalam Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga. Dan mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey, pada minggu lepas kita kongsikan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qadir. Al-Qadir ni maksudnya yang berkuasa. Al-Muqtadir ni, Muqtadir ni yang sangat-sangat berkuasa sehingga kita tidak dapat menjangkau dengan pemikiran kita. Okey, itu beza dia. Qadir dengan Muqtadir. Muqtadir ni berasal daripada dipanggil wazan. Dalam bahasa Arab ni ada perkataan-perkataan yang ada acuan dia atau dipanggil wazan. Wazan ifta'ala yafta'ilu. Iaitu iqtadara yaqtadiru. Jadi orang yang berkuasa sangat-sangat itu adalah muqtadir. Itu orang yang muqtadir, orang yang sangat-sangat berkuasa sampai tidak terjangkau kekuasaannya itu daripada mata kita. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey. Kita hidup dalam dunia ni adalah kita hidup apa yang kita nampak, apa yang kita lihat. Dan tetapi sebenarnya ada beberapa perkara yang di sebalik mata kita yang kita tak nampak, yang kita tak boleh nak lihat. So maksudnya ada benda-benda yang kita kena terima benda tu. So maksudnya ada benda-benda kita tak boleh nampak, kita tak boleh lihat, tapi benda tu memang ada dan wujud. Memang benda tu betul-betul ada dan benda-benda tu wujud. Okay, contoh. Okay, cuba kita bayangkan pakar motivasi dia memberikan kursus motivasi kepada ramai orang. Dan dia kata, untuk berjaya kita kena ada bersungguh-sungguh kerja. Bersungguh-sungguh. Benda tu betul. Mana dengan bersungguh-sungguh, dan mana kita akan berjaya. Sehingga hukama ada mengatakan man jadda wa jada, siapa berusaha dia akan berjaya. Tapi kadang-kadang untuk berjaya, katakan A, dia mengusahakan sesuatu. B pun mengusahakan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Mereka bertemu dengan C. Tapi C rasa lembut hati untuk tolong A. Dua-duanya bersungguh-sungguh. Tapi kenapa A yang dibantu, kenapa bukan B? Ini yang disebut sebagai, maknanya ada benda yang kenapa dia lembut hati, Allah lah yang memilih hati dan melembutkan sehingga boleh membantu A. Dua-dua sama bersungguh-sungguh. Tetapi ada benda yang di sebalik itu. Kalau orang Melayu kita panggil tuah. Maknanya dalam mungkin bahasa-bahasa yang lain dipanggil sebagai macam macam nasib yang baik lah. Tapi itulah Allah Al-Muqtadir, Allah menentukan. Maknanya yang sangat berkuasa dan menentukan suatu benda itu. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslim muslimat rahmatullah sekalian, untuk kita memahami Allah Al-Muqtadir ini, saya akan bahaskan secara perlahan-perlahan daripada 3 bab. 3 bab. So maknanya tulis. Salin. Maksudnya saya akan bahaskan daripada sudut 3 bab, maknanya Allah Al-Muqtadir ni. Okey, bab yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dalam kehidupan kita ini ada disebut sebagai sifir kehidupan ataupun hukum alam, ataupun kita panggil law of nature.
ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sunnatullah. Sunnatullah ni maksudnya satu benda kita buat dari sifir dia. Contoh siapa yang berusaha dia akan berjaya. Itu sifir dia. Okey. Ada benda-benda yang kalau kita fokus kita akan dapat benda tu. Okey. Berani mati tak mati, berani hilang tak hilang. Maksudnya orang yang berani, maksudnya dia akan dapat satu benda. Berani mati tak mati, berani hilang tak hilang. Maksudnya orang berani, dia akan dapat mengusahakan satu benda. Itu sunatullah. Sunatullah ni maksudnya sifir alam. Dan ada sunatullah ni kita boleh baca. Dan kita boleh elakkan. Contoh kemudaratan. Contoh katakan api itu membakar. So jangan bermain dengan api. Waktu kecil-kecil api ni boleh membakar. Kan? Dan kalau rumah ni kalau satu rumah tu terbakar, kenapa tiba-tiba boleh meletup boom macam itu? Sebab bila dia terbakar, dia ada haba dia. Haba ni kalau dia meningkat sampai 600 darjah Celsius, dia tiba-tiba boleh menjadi sambaran api. Maksudnya itu sunatullah dia. Sebab tu kalau dia kata satu rumah terbakar, maknanya apabila bahang telah mula naik, dia boleh tiba-tiba boleh jadi sambaran api, macam tu. Lidah api, Ustaz. Lidah api yang panggil dan sebagainya kan. So maksudnya itu sunatullah. So maksudnya sunatullah ni Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Fatah ayat 23. Allah kata apa? Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan dapati sunatullah itu berubah-ubah. Kan? Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu bab pertama yang kita kena faham. Allah Subhanahu wa taala maknanya jadikan semua kehidupan kita ni kita kena pandai mengintai apa tu sunatullah. Kan? Supaya kebiasaannya orang buat macam ni dia akan berjaya. Kebiasaannya orang buat gini dia akan berjaya. Kebiasaan orang buat gini dia akan berjaya. Itu yang kita kena faham sunatullah ataupun sifir-sifir alam ini. Okey. Jadi dalam bab yang pertama ni, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, apa pun termasuk dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kita, dia ada sunatullah dia. Itu yang kita kena faham. Contoh isteri merajuk contoh dia. Dia kata, ceraikan aku contohnya kan. Orang perempuan, kan, hati kadang-kadang dah sakit, panas. Apa pilihan yang dia ada, dia tak nak pening-pening, macam penat. Maknanya itulah pilihan yang dia ada. Maksudnya, tapi kadang-kadang itu apa yang berada di mulut, belum tentu betul-betul dia bertekad ke hati tau. Jadi kita faham. Jadi kalau kita faham itu sunatullah kebiasaan macam itu, dan kita boleh baca kebiasaan macam itu, maksudnya kita cubalah handle dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita pening, bini aku dah minta cerai je. Padahal memang kebiasaan ada orang setengah memang macam tu. Bahasa dia macam tu. Kan? Jadi maknanya pujuk. Pujuk, bercakap dengan baik dan sebagainya. Itu yang kita kena faham dalam rumah tangga. Kan? Contoh. Ini kita kena faham satu benda. Macam anak kita. Anak kita, kalau dia terlalu baik, diikut cakap kita, sunatullah dia apa? Maksudnya apa? Emosi perlu kontrol, perlu dikontrol tu tinggi tau. Sebab selalunya ada orang guide dia kan. Ada orang guide dia, orang bagi direction kat dia. Sebab itu kita kena faham. Kalau anak kita jenis memang ikut cakap kita, yang kita rasa anak saya memang bagus sangat, tak pening macam anak orang lain. Ada orang lain nakal dan sebagainya. Anak kita kan duduk, bangun, berdiri. Maksudnya apa? Dia ada emosi, dipanggil perlukan kontrol tu tinggi. Jadi kalau kita faham benda ni, kita kena bersedia satu benda. Sama ada kita nasihat dia, daripada awal, kau ni kena belajar sikit untuk maknanya cakap tak, contohnya kan. Kalau tak, besok, katakan dia kahwin, isteri dia yang banyak bagi direction dekat dia, maka dia akan ikut cakap isteri dia. Dan ketika itu kita kata, anak saya berubah dah Ustaz. Dulu ikut cakap saya bagus, sekarang ni ikut cakap bini dia. Padahal itu kita kena faham sifir dia. Jenis dia orang macam itu. Sebab itu belum tentu anak tu memang ikut je cakap kita. Tu maksudnya dia kita tak ajar cara untuk menimbang secara kematangan. Takut kita akan kehilangan dia satu hari nanti. Lepas tu kalau kita faham itu sunatullah dia, jadi kita boleh ikut sebab sunatullah itu. Dan dalam keluarga pun banyak sunatullah. Contoh dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawa tahabu, berhadiah-hadiahlah kamu akan berkasih sayang. Jadi dalam konteks keluarga, abang bagilah hadiah kat isteri Tolong share kita punya perkongsian hari ni. Akak-akak sila tag nama suami masing-masing.
Berikanlah gelang ke apa-apa hadiah kan. Sebab Nabi SAW sebut, tahadu tahabu. Kamu berhadiah-hadiah, maka kamu akan berkasih sayang. Dan kita boleh tengok benda ni. Kadang-kadang kita rasa macam, isi saya main tak kisah, tak bagi hadiah ke apa, dia tak kisah. Tapi Nabi sebut begitu. Dan kita buat, kita akan tengok dia punya kesannya itu. Kan? Jadi maknanya, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu takkan dapat suatu bertukar-tukar daripada sudut apa, dari sudut kita kena faham. Kita kena pandai membaca sunnatullah. Maknanya kebiasaan, ataupun sifir alam, ataupun law of nature, ataupun apa dah kita namakan, setiap benda tu dia ada perjalanan yang boleh kita baca sebenarnya. Itu benda yang pertama yang kita kena faham. Jadi Allah Al-Muqtadir, Allah yang maha berkuasa, Allah menyediakan benda itu untuk kita pandai baca. Kan? Sebab tu orang yang banyak pengalaman, kan? Maksudnya orang yang sebenarnya bila banyak pengalaman, dia akan banyak dapat membaca maknanya perjalanan sunatullah ni. Situasi. Dia akan jadi orang cerdik. Dia akan jadi orang yang lebih cerdik lagi, kan. So contoh maksudnya, sebab itu dia dapat baca, okey, orang ni biasa macam ni, biasa macam ni. Dia akan jadi lebih cerdik lagi, kan, sebab pengalaman tu banyak. Jadi maknanya belajar melahirkan pandai. Orang banyak pengalaman melahirkan cerdik. Kan? Jadi belum tentu orang yang pandai itu cerdik. Kan? Sebab pengalaman dia akan membentuk kecerdikan, sebab orang boleh membaca, biasanya manusia macam ni, biasanya manusia macam ni, biasanya macam manusia ni. Gabungan antara pandai dan cerdik itulah bijaksana. Betul kalau orang cakap, bijaksana, bijak dia ni, kan? Bijak kan? Maksudnya dia adalah orang pandai dan juga orang cerdik. Maksudnya pengalaman banyak, ilmu pun banyak, dia akan jadi orang bijaksana. Jadi Allah Al-Muqtadir, Allah sediakan pertama kita panggil sifir alam ataupun law of nature, ataupun kita panggil sebagai sunnatullah, untuk kita boleh meniti apa juga usaha kita melalui sunnatullah ini. Baik, itu baru satu bab tu, Ustaz. Bab pertama. Itu baru satu bab. Kita ada 2 bab lagi untuk sama-sama kita memahami sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muqtadir ini. InsyaAllah kita akan berhenti rehat seketika. Rakan-rakan pendengar kita dah ramai dah memberikan ucapan-ucapan. Ustaz nampak semakin kacak sekarang. Allahu Akbar. Ketawa besar Ustaz, Masya Allah. Dan kita akan kongsikan lepas ni banyak lagi untuk rakan pendengar. Ada pengalaman anda sendiri sebagai orang yang cerdik dan kerana banyak pengalaman, jom kongsikan bersama kami di FB dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ni tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jangan lupa tekan butang share. Ya, jangan lupa tekan butang share, tag suami masing-masing. Tadi kan ada Ustaz bagi sikit tu kan. Kurang-kurangnya membantulah. Mana tahu hujung minggu ni dapat emas, kan. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ni menerusi Pesona di Zahara. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, salamun alayhi, salamun alayhi, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, salamun alayhi, salamun alayhi, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, salamun alayhi, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, salamun Ya Rasulullah, Ya Habibullah, salamun alayhi, salamun alayhi.
رسول الله يا حبيب الله سلام عليك سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك سلام عليك سلام عليك. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin untuk Asmaul Husna penyelesai masalah keluarga, masalah rumah tangga dengan nama Allah Al-Muqtadir. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ada rakan pendengar kita Ustaz tegur gambar poster Ustaz ada misai tak ada janggut. Sekarang Ustaz ada janggut tak ada misai. Ustaz ada petua dia kan. Tapi nantilah kita kongsikan. Saya diving selalu terbalik. Jadi pemirsa pun terbalik juga lah. Okay. Itulah. Speechless Ustaz. Masya Allah, tak terkata saya rupanya sebab diving terbalik. Misai tu je kena janggut. Masya Allah kan. Alhamdulillah. Kita ada rakan-rakan kita Ustaz. Hari ni Ustaz bila membicarakan tentang tu Ustaz ada 3 bab. Yang pertama tadi Ustaz kongsikan tentang sunatullah kan. Kita ada rakan-rakan kita di FB antaranya Fatimah Omar Al-Jabar kata suami tengah dengar ni Ustaz terbaik kata kan. Kita ada Puan Nora dan juga Encik Zaman sambil buat nasi ambeng ni Ustaz dengar sambil gelak sama-sama. Alhamdulillah. Dengar suami isteri Ustaz. Kan. Kita sambung lagi Ustaz, kita ada 2 bab lagi. Silakan. Okey baik. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat dan saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okay, so kita dah kongsikan bab pertama iaitu mengenai sunatullah ataupun kita panggil sebagai sifir alam yang Allah Al-Muqtadir, Allah sediakan benda ni untuk kita baca tau. Untuk kita baca. Itu kalau semakin banyak dalam hidup kita memahami sunatullah yang ada, terutama dalam keluarga contohnya. Kan? So contoh kan anak apa Nabi SAW ajarkan kan, maksudnya anak untuk masa 1 hingga 7 tahun kena bermain-main supaya emosi itu bagus. Itu kan sunatullah. 7 sampai 14 memang kena tegas. Maknanya kena ajar dia adab, kena ajar dia ilmu. 14 sampai ke atas jadikan dia kawan. Itu kan sunatullah yang Nabi ajar. Jadi anak-anak kita maknanya memang 10 bermula 7 sampai ke 14 tahun memang kena tegas. Itulah kena marah, nak rotan dan sebagainya waktu tu. Tapi lepas 14 tahun ke atas, maka kita jadikan dia kawan, biar dia dapat falsafah hidup daripada kita. Itu antara sunatullah dalam keluarga. Okey. Itu benda yang pertama. Yang keduanya kita kena faham, di sebalik sifir-sifir alam Allah Al-Muqtadir yang Allah sediakan untuk kita faham, Allah yang maha berkuasa, ada benda-benda, perkara-perkara yang berlaku tidak pada sunatullah. Okay, dalam bahasa Arabnya dipanggil khawariqul adah. Khawariqul adah ni benda yang di luar adat, di luar kebiasaan. Contoh. Kita boleh tengok zaman Nabi Ibrahim AS. Okay, daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang, api itu membakar. Itu sunatullah dia. Tapi ada zaman ketika zaman Nabi Ibrahim AS, api itu tak membakar pun. Itu dipanggil khawariqul adah ataupun di luar kebiasaan. Ini di luar kebiasaan ini maknanya Allah SWT ada jadikan. Allah nak cerita ni maknanya alam ini tertakluk kepada Allah Al-Muqtadir. Allah Maha Berkuasa, tak semestinya macam itu. Okay. So contoh, apa lagi kalau kita tengok zaman Nabi Ibrahim AS. Okay? Nabi Ibrahim ni tarikh dia lebih kurang 1800 tahun sebelum Masihi. Kita sekarang 2020 Masihi kan. Mana lebih kurang dalam 3,800 tahun sebelum kita lah. Okay, pisau ni maknanya sunatullah dia menghiris, melukakan. Dan maknanya apa yang kita potong itulah dia terpotong. Tapi zaman Nabi Ibrahim AS bagaimana yang dipotongnya Nabi Ismail, tapi buka-buka jadi kibas. Nabi Ismail berada di tepi. Itu dipanggil khawariqul adah. Maksudnya benda-benda yang di luar kebiasaan Allah Al-Muqtadir. Allah Muqtadir. Okey. Jadi dalam ilmu tauhid,
Kalau berlaku benda-benda keajaiban ini pada para rasul dipanggil mukjizat. Jadi kalau disebut mukjizat ni benda-benda yang di luar sunatullah yang berlaku, maka dipanggil mukjizat. Itu kalau berlaku kepada para nabi. Kalau berlaku kepada orang-orang soleh, para wali-wali Allah, kita akan dengar ada banyak cerita wali Allah, itu dipanggil karamah. Saya pernah buat program bersama dengan sebuah stesen TV di Malaysia. Kita buat program menjejaki Wali Songo tau. Wali Songo. Dekat salah seorang anak murid Sunan Ampel. Sunan Ampel ni tarikh dia kurun ke-15 tau. Lama Kurun dah. ke-15. Kurun ke-15 eh. Jadi dia buat masjid, nama anak murid ni Kiai Bolong. Lobang. Bolong ni dalam bahasa Jawa maknanya berlubang berlubang saya tak tahu makhraj saya masih betul atau tak. Bolong, dia bukan bolong tau, bolong gitu. Okay. Oh, tepat So, Ustaz. itu makhraj dia betul ke tak? Kiai Bolong gitulah. Jadi waktu Kiai Bolong ni dia buat masjid, dia kata okey arah apa nama kiblat dia ke sini. Orang petikai, betul ke Pak Kiai? Kau mana tahu? Kita bukan cerita zaman sekarang ada GPS tau. Very accurate kan? Maknanya koordinat ni semua okey. Ini cerita kurun ke-15. Kan? Jadi dia tebuk satu lubang, dia kata, sini cuba kau tengok. Orang tengok kat lubang tu, tengok nampak Mekah tu. Oh, subhanallah. Jadi mata kita biasanya tak nampak kan? Hanya dapat nampak kat belakang tembok. Ini boleh nampak. Kan? Sampai masjid itu dipanggil Masjid Kiai Bolong. Sebab Tapi lubang sekarang yang dah tak dibuat ada lah. tu. Mana dia buat lubang tu sebab sempena lubang yang dia nampak Kaabah tu. Zaman sekarang teknologi GPS, teknologi kompas telah establish kan. Orang tengok betul memang menghadap ke Kaabah. Masya-Allah. Tak salah pun. Cuba kita tengok. Jadi kalau berlaku benda-benda yang maknanya di luar kebiasaan ini, berlaku kepada para wali dan sebagainya, baik karamah. Karamah Okey. Bagi kita orang biasa, saya, Kak Ati, saya pendengar sekalian, saya tak tahulah kalau ada yang wali dengar, minta maaf kalau yang mendengarkan kita orang biasa. Orang biasa pun kadang-kadang ada berlaku keajaiban juga. Oh, boleh Ustaz ya? Ini dipanggil, istilahnya dipanggil ma'unah. Ma'unah. Kadang-kadang kita rasa betul ke keajaiban? Kadang-kadang dia memang betul. Kadang-kadang kan kita mengusahakan sesuatu, usaha kita sikit aja. Tapi Allah mudahkan. Okey. Ini mungkin kebetulan. Tapi cuba kita refleksi diri kita. Pernah tak Kak Yati, saya nak tanya, Kak Yati sebagai wakil sedang penonton dan pendengar sekalian, ada satu program yang memerlukan nak sampai cepat, tiba-tiba tafilat hijau sampai ke tempat tu. Pernah tak? Pernah. Pernah tak? Rasa Pernah, kan? lapangnya ya Allah. Ya, benar tak? Betul tak? Pernah. Ada tau sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan. Kalaulah dia kata Allah tak mudahkan macam tu, mungkin tak sampai tepat pada masa. Dah kita mungkin terlambat dan sebagainya. Mungkin ibu-ibu akak boleh refleksi benda-benda yang pelik lah. Macam mana boleh? Maknanya sebenarnya ada. Jadi kalau kita sebagai orang awam dengan ma'unah. Ma'unah ni maknanya istilah dia. Mana benda yang berlaku di luar kebiasaan. Dan kalau berlaku pada orang yang engkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil istidraj. Ada juga dia paksa untuk berlaku benda-benda keajaiban ni dengan cara-cara memuja, dengan cara-cara menggunakan jin. Dalam surah jin, Allah SWT ada ceritakan bagaimana ada sebahagian manusia yang minta tolong. Ya'udzu birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Maka dia jadi sombong sebab dia ada dapat kelebihan-kelebihan orang lain tak dapat. Maksudnya kalau orang engkar mungkar tu, tengok tu kan, orang tu bukan mengengkar mungkar sembahyang pun tak, tapi pelik lah kenapa dia boleh, dia panggil istidraj. Macam mana nak bezakan istidraj dengan ma'unah tu Ustaz? Okey, istidraj ni Allah bagi dalam keadaan dia akan makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita tadi kan Kak Yati kongsikan pengalaman refleksi, mana hijau terfilat sampai ke tempat program. Maknanya mudah. Kita kan terus alhamdulillah. Maknanya dia merapatkan kita kepada Allah. Tapi istidraj ni dia akan makin menjauhkan seorang daripada Allah. Fazaduhum rahaqa, maka bertambah sombong dia. Maknanya dia makin jauh, makin dia rasa akulah rasa kan. Benda-benda keajaiban dan benda pelik-pelik.
yang di luar sunatullah ini. Okey. Jadi dalam bab yang kedua ni, kita kena faham Allah Al-Muqtadir, Allah yang maha berkuasa, wujudnya benda-benda yang macam ini sebenarnya. Tapi sebagai manusia, ibu-ibu, kakak ayah saya sekalian, sebagai manusia, kita kena tahu bahawa kita kena buat sebagai sunatullah. Jangan bicara mengenai khawarikul adah. Itu hak dan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bicara belum. Jangan kita mengharap keajaiban ke, atau kita usaha secara istidraj dia. Kan? Maksudnya usaha. Jadi maknanya kita buat sunatullah ini. Saya pernah berbual dengan satu orang ustaz. Jadi dia ni dekat Mesir, Mesir ni, tuan-tuan sekalian, saya lepas saya habis di Universiti Melaya, degree saya, waktu tu Al-Azhar sedang tengah banyak bagi twinning program pada kolej-kolej di Malaysia. Jadi saya pergi ke satu kolej, masuk ke satu kolej kat Penang. Saya dengan Ustazah Asma Husin. Ustazah Asma Husin. Senator. Senator. Saya, Ustazah Asma Husin, suami dia, maknanya masuk kolej kat Penang, kita masuk Azhar tahun akhir tau. Jadi saya sempat masuk, maknanya lepas Universiti Melaya, saya pergi ke Azhar, ambil syariah juga. Dekat Azhar, dekat Mesir, orang bukan saja boleh belajar ilmu agama, ilmu lain pun banyak tau. Oh ya ke Ustaz? Ilmu sihir pun ada. Astagfirullahaladzim. Saya tahu sekolah sihir kat mana, dekat Azhar, dekat Kahirah tu. Ada fakulti dia Ustaz. Jadi maknanya, tapi setengah-setengah ustaz kita belajar untuk tahu, untuk ambil tahu, dan untuk macam mana cara mengatasi, bukan mengamalkan. Betul-betul. Memang, dan kalau kita tahu Al-Quran, memang zaman Firaun tu memang zaman sihir dekat sana tu, mana sihir sangat hebat kat sana tu. Maknanya Quran pun sebut kisah benda tu kan. So maksudnya, jadi ada satu orang, maknanya satu orang kenalan saya, dia memang belajar. Tujuan dia belajar untuk mengatasi dia. Maknanya dia belajar untuk dia macam mana perubatan Islam dia boleh mengatasi benda-benda sihir ni. Dia cerita kat saya, Mat, memang betul Mat. Benda-benda sihir khayali, mana sihir khayal, yang boleh kata satu orang perempuan tiba-tiba jadi angau, bahasa waktu tu angau. Apa bahasa moden itu? Tak tahulah, teringat ingat terbayang-bayang Ustaz. Angau lah tu. Macam jadi tiba-tiba jadi mencintai seorang yang tanpa sebab, ada rasa hati, memang wujud. Benda macam ini. Maknanya apa? Dia buat secara istidraj. Bukan dia, mana ramai orang ada buat secara istidraj macam tu. Saya maksudnya kita tak perlu. Jadi apabila kita bicara Allah Al-Muqtadir hari ini, kita jangan bicara benda yang demikian itu hak Allah nak bagi mengikut amalan kita dan sebagainya. Tapi kita buat secara sunatullah. Peliharalah keluarga kita secara sunatullah. Maknanya kebiasaan sifir alam. Dan apabila kita buat itu, usaha kita dapat, pahala pun dapat, dan Allah akan berkati usaha kita tu. Itu bab yang kedua. Bab yang terakhir, tunggu lepas kita berhenti rehat seketika. Ya, insya-Allah. So kita ada banyak soalan daripada sahabat kita, nanti kita akan raikan juga soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita di WhatsApp IKIM. Dan untuk anda seperti yang Ustaz kata, tunggu, sambil-sambil tekan butang share, nanti boleh tengok baik semula. Insya-Allah. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran? Kini layari www.ikimniaga.my untuk mendapatkan buku-buku, CD, DVD keluaran IKIM serta perkhidmatan perundingan dan sebagainya. Hanya dengan satu klik, produk IKIM menjadi milik anda. Layari www.ikimniaga.my hari ini. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. Tak kira di mana anda berada, terima kasih kerana terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk pusingan terakhir bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin, Mursyid Pesona Rizara dengan Asma Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Muqtadir. Terima kasih banyak Ustaz. Awalan tadi kita dah kongsikan 2 bab, kita ada 1 lagi tinggal berbaki dan kita ada banyak soalan daripada rakan-rakan pendengar kita. Kita akan cuba raikan mana yang mampu Ustaz kan. Kita sambung lagi Ustaz. Yang ketiga, bab apa Ustaz? Okey. Bab yang ketiga yang kita kena nak faham adalah wujudnya takdir yang baik dalam kehidupan kita. Itu benda kita kena faham. Allah Al-Muqtadir, Allah yang mengqada dan kadarkan kehidupan kita. Sebab itu malaikat dia bertugas di atas apa yang telah ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi maknanya malaikat ni bertugas la ya'sunallaha ma amarahum, dia tidak pernah mengingkari apa yang Allah maknanya perintahkan pada dia. Tapi yang
sebenar-benarnya tertakluk kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan bahawa la yaruddul qada illa du'a. Tidak boleh merubah qada itu melainkan doa. Kan? Itu rahsia Allah. Saya tak nak bincang banyak-banyak benda ni, tapi maksudnya apa? Selain daripada kita faham sunatullah, ada wujudnya khawarikul adah tadi, hubungan kita dengan Allah kena kuat supaya kita ditakdirkan dan takdir-takdir yang baik. Kita tak pernah tahu apa yang akan jadi pada hidup kita, keluarga kita dan sebagainya. Semua orang mengharapkan keluarga yang bahagia, kan? Tapi tak semua orang dapat benda tu. Jadi kalau bila kita faham benda tu, sunatullah kita buat. Ada juga dah buat sunatullah sebaik-baiknya, tapi jadi hal juga dan sebagainya. Maka angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita mohon. Doa ni bukan saja boleh pahala. Kan? Jadi doa ni bukan saja macam doa. Ada pun doa tu boleh pahala. Ya, Kan? ibadah. Doa ibadah. Doa tu otak ataupun benda utama dalam ibadah. Doa. Kemudian kita mohon jangan pernah berputus asa. Sebelum kita meraihkan soalan kepada sidang pendengar yang saya sayangi sekalian kan. Saya ada rumah pelindung HIV. Sebelum tahun 2009 kan, 2009 tidak ada rumah HIV Muslim, jadi mereka duduk di gereja, di rumah-rumah orang bukan Islam. So kita fight keluarkan, kita buat rumah, maksudnya rumah perlindungan HIV Muslim. Jadi program kat rumah HIV Muslim saya, kita ada sembahyang berjemaah, ada zikir sama-sama, ada majlis ilmu, ada kelas Quran dan sebagainya. Dan tidak sedikit daripada 2009 sampai sekarang 2020 ni lebih 400 orang dah meninggal kat rumah saya tu. Kat rumah perlindungan kita tu. Okey. Tak sedikit orang yang masuk ke rumah itu, maknanya tak tahu baca Quran pun tak tahu, tengok Quran, tulisan Quran tu macam kita orang Melayu tengok tulisan Cina lah kan. Mana tak faham langsung. Asing sangat. Dia belajar daripada Iqra 1, Iqra sampai boleh baca Quran, sampai khatam meninggal. Masya Allah. Tak sedikit tau. Tak sedikit tau. Okey. Jadi saya bertanya kepada, saya suka buat interview, kumpul data dan sebagainya, saya tanya. Saya cakap agak-agak lah kan. Saya tak mau tahu apa latar belakang awak kena HIV. Saya tak pernah tahu. Allah tak pernah melihat di mana kita bermula. Allah melihat di mana penghujung kita. Kalau penghujung itu baik, penghujung itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Saya tak mau tanya. Tapi saya nak tanya tu benda agak-agak awak lah kan. Awak boleh dapat kesedaran, kalau pun kena sakit kan, duduk kat sini, boleh sampai boleh baca Quran, dah boleh sampai mengekalkan tahajud. Kan? Kita orang biasa pun kadang-kadang tak. Dia terkejut ada, tahajudnya tak ada. Dia sampai boleh mengekalkan tahajud dan sebagainya. Agak-agak kan saya nak tanya. Apa agak-agak yang terlintas kat pemikiran awak, sebabnya apa? Semua mereka, walaupun jawapan berbeza, tapi ada jawapan yang sama. Apa dia? Ustaz, doa daripada mak ayah saya. Masya Allah. Semua mereka menjawab benda yang sama, walaupun mungkin ada sebab-sebab lain, sama. Doa daripada mak ayah saya. Jadi maksudnya, ada sebahagian doa, dia menjadikan Allah restui kita dan memberikan takdir-takdir yang baik dalam kehidupan kita. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak, jangan putus berdoa untuk anak. Bagi pada abang-abang, ayah, jangan pernah putus berdoa untuk suami. Akak-akak, ibu-ibu, jangan pernah putus berdoa untuk para isteri kita. Sebab apa? Kita kadang tak nampak tau, tapi benda tu ada. Allah Al-Muqtadir akan sediakan, akan perbaguskan, akan kurniakan takdir-takdir yang baik buat kita. Jadi kita bincang Allah Muqtadir, kita kena faham 3 benda hari ni. Satu sebagai sunatullah, ada benda-benda khawarikul adah dipanggil, dan yang ketiga bergantunglah dan berdoalah pada Allah, kerana Allah Al-Muqtadir yang menyediakan takdir-takdir yang baik buat kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz pencerahannya. Doa sangat penting. Dan kita ada persoalan daripada sahabat-sahabat kita untuk kita kongsikan. Antara sahabat kita ni hamba Allah Ustaz di WhatsApp IKIM. Kata suami seorang yang perfectionist dan beliau pula walaupun nak cuba buat yang terbaik selalu buat silap sehingga suami selalu kecewa. Jadi sahabat kita ni nak masuk syurga Ustaz, dia rasa mereka tak secocok dan rasa nak mengundurkan diri daripada perkahwinan itu sebab suami selalu tak puas hati dengan sahabat kita ni. Biarlah dia cari yang lain katanya. Betulkah tindakan itu? Satu perkara. Dan sebelum nikah pun beliau dah buat istikharah dan alamat tak baik tapi terpaksa teruskan sebab tinggal 2 hari nak majlis Ustaz. Jadinya terpaksa lalui juga sampai hari ni dan ini apa yang beliau rasakan. Jadi macam mana Ustaz? Pandangan Ustaz sendiri. Okey.
kita pernah bincang dalam Radio IQ ni, boleh jadi nanti akak yang bertanya ni boleh tengok pada rakaman-rakaman yang lama. Okey, saya ada kongsikan mengenai manusia ni. Kalau ikut Imam Ghazali, dia memang ada jenis dia. Jenis dia, okey. Ada yang kita panggil sebagai syakhsiyah basariyah, orang mata, syakhsiyah syakhsiyah sam'iyah, orang telinga, syakhsiyah hissiyah, orang hati, kan, orang akal. Okay, kita panggil itu istilah saja. Tapi saya nak tengok kat sini adalah saya nak fokus kepada orang telinga. Orang telinga ni satu istilah, syakhsiyah sam'iyah ni, orang telinga ni satu istilah bagi orang yang memang detail. Orangnya detail, SOP, orangnya jenis susun barang, dia tak suka serabut-serabut. Dia jenis orang yang memang maknanya kemas kan. Dia akan mainan anak tu dia akan susun balik tau. Anak bersepah, kan, dia akan susun balik. Bukan saja susun dalam box, kan? Kereta-kereta, dinosaur. Ikut warna Ustaz, ikut warna. Ikut warna. Memang ada jenis orang telinga. Jadi maknanya akak dengar balik perkongsian kita personal di Zahra, ataupun kita boleh kongsikan balik satu hari nanti, berjenis orang berbeza. Dan daripada apa yang akak cerita, saya yakin akak jenis orang mata mungkin ataupun orang hati. Orang mata ni action oriented. Dia buat je dulu. Orang mata ni kadang-kadang maknanya tak perasan bersepah itulah, bersepah inilah, kan. Orang mata jenis orang yang beli dulu baru fikir. Kan? Orang telinga tadi masuk satu kedai, lepas 3 jam masuk kedai pertama. Itu orang telinga. Dia teliti maklumat. Orang mata atau orang hati ni maknanya dia buat saja. Jadi saya nampak kat sini ada perbezaan watak yang akak kena faham. Jadi maknanya janganlah kecil hati. Memang suami tu jenis macam gitu. So akak kena besarkan toleransi, dan suami butang share tag dekat dia pun kena turunkan dia punya, dia panggil dia punya expectation. Dia punya expectation ni, dia punya mana apa? Dia punya jangkaan dia. Maksudnya janganlah terlalu nak ber-SOP sangat. Tak semua orang boleh ikut macam kita. Mungkin suami ni jenis yang kalau memang yang lebih lagi sampai peti ais pun di vacuum. Susun, ada tau. Itu jenis orang telinga kita panggil. Susun SOP. Maksudnya expectation tu kita rendahkan, bagi kita toleransi kena besarkan. Itulah rumah tangga, kan. Perhimpunan dua individu yang berbeza. Maknanya janganlah sampai ambil keputusan untuk bercerai, mundur diri ni. Jangan lagi. Usahakan dulu insya-Allah. Dan kita ada rakan kita Rashid Riza juga. Ustaz tanyakan macam mana kita nak mengamalkan dengan zikir ini, Ustaz? Ya muqtadir ni Allah SWT sebut dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, kamu mintalah, berdoalah pada Allah nama-nama yang baik. Okey. Al-Muqtadir ni antara kelebihannya adalah diberi kekuatan untuk kita memahami sunatullah. Kadang-kadang kita buntu tau. Bini aku ni tak gerti lah, macam mana nak pujuk dia? Sebenarnya ada sunatullah, ada sifir dia. Macam mana cara nak pujuk isteri, suami dan sebagainya. Kita tak tahu. Supaya kita diilhamkan oleh Allah, zikir Al-Muqtadir, ya Muqtadir, ya Muqtadir, ya Muqtadir, ya Muqtadir. Begitu juga gunakan zikir ini supaya Allah SWT kurniakan takdir yang baik buat kita. Kan? Al-Muqtadir, ya Muqtadir, ya Muqtadir, ya Muqtadir. Niatkan, ya Allah, tunjukkanlah yang aku buntu sekarang, ya Allah, macam mana Tuhan. Sekarang ni PKP, kerja banyak tak ada, projek banyak tak dibayar. Apa kerja boleh? Ya Muqtadir, ya Muqtadir. Minta Allah kurniakan takdir yang baik buat kita. Zikirkan nama Ya Muqtadir ini, insya-Allah. Baik. Seterusnya kita ada Kak Ngah dari Muar ni, Ustaz. Kata macam mana nak elakkan doa orang tua dulu yang selalu negatif pada anak. Maknanya sahabat kita anak kan. Dulu masa muda tak ambil kisah sangat. Usahakan saja. Tapi bila dah tua ni dah penat nak fikir babak doa yang negatif ni, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Kalau selalu kalau kita perasan ni orang dulu kan. Orang dulu ni maknanya generasi atuk-atuk kita lah kan. Maksudnya zaman sekarang ni lain tau. Mulut dia memang dijaga. Kalau marah anak apa, bertuah punya anak. Nampak tak orang dulu kan? Dia tak macam orang sekarang kan? Asal nak cakap je. Asal cakap dulu berfikir kadang-kadang. Mulut lagi laju daripada akal, Ustaz. Susah ni. Ya, mulut lagi laju daripada otak. Cakap dulu fikir. So jadi, kalau doa ni maknanya kita tak tahu mana waktu-waktu mustajab. Kan? So orang tua, orang sekeliling kita selalu doa benda tak bagus, kita doalah benda-benda bagus. Kalau dulu kita doa yang tak bagus, hari ni kita ubahlah, banyakkan berdoa. Mungkin kita tak nampak kesan dia, tapi doa memang ada kesan dia.
Saya adalah orang yang antara dapat tengoklah dekat rumah HIV tu macam saya ceritakan. Mana orang dapat merasakan keajaiban doa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berdoa. Allah sendiri sebut apa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah, mintalah kepada aku, maka aku akan mustajabkan bagi kamu. Maka doa ni kena selalu, kalau orang dulu negatif apa semua, kita cover balik. Satu doa negatif, 10 doa positif kita bacakan pada dia. Wallahualam. Allah tu kan Al-Muqtadir macam Ustaz sebutkan tadi kan. InsyaAllah. Ni bilas balik. Dan Alhamdulillah. Ada yang bertanya Ustaz, macam mana dapatkan maklumat tentang rumah HIV Ustaz? Kalau boleh nak sponsor guru-guru yang mengajar kat situ. Boleh ke Ustaz? Boleh. Type Darul Ukhwah. Type je Darul Ukhwah kat internet. Jumpalah maklumat-maklumat tu kan. Jumpalah pakcik ni. Pakcik ni. Yang dulu ada misai, sekarang dah berjanggut je. Ada diving kan, tukar balik. Masya Allah. Ustaz, kita sampai ke hujung-hujung Ustaz. Mungkin ada sikit kesimpulan daripada perkongsian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Kakak, tuan-tuan sekalian, kita kongsikan Asmaul Husna penyelesai masalah keluarga. Berdasarkan Quran, Allah SWT firman dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bagi Allah nama-nama yang baik, maka kamu gunakan, berdoalah dengan nama-nama itu. Berdoa maknanya secara lisan, berdoa secara perbuatan. Ini kita praktiskan macam mana nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita faham konsep-konsep kehidupan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama dalam kekeluargaan. Jadi hari ini kita bincang nama Allah Al-Muqtadir, Allah yang sangat-sangat berkuasa. Allah Al-Muqtadir, pertama sekali Allah sediakan sunatullah untuk kita faham atau sifir alam. Yang keduanya, memang ada keajaiban dalam hidup ini, dia panggil khawariqul adah, tapi jangan fikir benda itu hak Allah. Kalau kita terlalu mengharap benda itu, kita tadi kurang untuk berbuat sunatullah itu. Dan yang ketiganya, memang kena berdoa supaya Allah kurniakan takdir yang baik buat kita. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan pada saya, DJ Kak Yati, dan seluruh yang mendengar pada hari ini, ahli keluarga kita, orang yang Allah sentiasa kurniakan takdir yang baik dalam hidup, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita sampai ke hujung Ustaz. Tersedak saya Ustaz. Ya Allah. Ustaz, sampai ke hujung dah Ustaz. Kita tutup program kita hari ini dengan doa. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu, ya Allah, di atas kurniaan-Mu kepada kami dan hidup kami, ya Allah. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, di atas wabak yang telah Kau angkat kepada kami dan negara kami secara perlahan-perlahan ini, ya Allah. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, di atas keberkatan hidup dan kerahmatan-Mu kepada kami dan negara kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang soleh dan soleha, ya Allah. Jadikanlah seluruh saudara-saudara kami, ahli keluarga kami, masyarakat kami dan negara kami ini orang-orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Lalu Kau bukakan keberkatan daripada langit dan bumi, ya Allah. Berdasarkan firman-Mu dan janji-Mu, akan Kau bukakan keberkatan daripada langit dan juga bumi di atas negara orang yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah keluarga kami, diri kami, negara kami dari perkara-perkara yang tidak kami mampu menanggungnya, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada penyakit dan berjangkit, ya Allah. Dan daripada takdir yang buruk, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz dan rakan pendengar tadi doa yang sangat baik. Terima kasih banyak Ustaz. Kadang-kadang kita dapat idea apa nak didoakan daripada doa-doa yang Ustaz bacakan ketika Persona di Zahra. Masya Allah. Dan untuk rakan-rakan pendengar, tugas anda mudah saja tekan butang share. Semoga lebih ramai lagi mengaminkan doa Ustaz ini. Mudah-mudahan Malaysia, negara dunia sekali lepas daripada takdir yang buruk insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kali ini. Insya-Allah minggu depan kita akan kembali. Ustaz datang konti insya-Allah kan Ustaz kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Minggu depan live daripada Konti. Masya Allah, insya Allah. Untuk anda, terima kasih banyak. Syukur. Kan, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.